Hai semua kawan-kawan. Pada permulaan video hari ini, saya ingin mengajak semua orang untuk berhenti sejenak dari apa jua yang sedang Anda lakukan, tenangkan pikiran dan bersama-sama saya memikirkan satu soalan yang sangat serius, malah boleh dikatakan berkaitan dengan hidup dan mati. Saya ingin bertanya kepada semua rakan-rakan yang sedang menonton, terutamanya kepada generasi lebih tua yang telah melalui zaman pembangunan ekonomi Malaysia yang paling berjimat cermat dan paling menghargai barangan. Adakah di rumah Anda juga terdapat sudut atau bilik store yang penuh sesak atau bahkan di sebelah sofa yang paling selesa di ruang tamu, di celah-celah kabinet TV, dipenuhi dengan pelbagai jenis barang yang Anda sayang untuk buang? Dalam budaya kita di Malaysia, dua perkataan yang paling ditekankan adalah jimat cermat. Ia seolah-olah pusaka keluarga kita diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ibu bapa kita dari generasi terdahulu sentiasa mengingatkan kita sejak kecil, setiap butir nasi itu berharga, hargailah setiap sumber yang ada. Pendidikan seperti ini telah membentuk satu tabiat, malah naluri dalam diri kita. Selagi barang tidak rosak, ia mesti digunakan sepenahnya. Baju yang goyak, jahit semula dan masih boleh dipakai. Meja yang lama, alas dengan kertas surat khabar dan masih boleh digunakan. Malah sudut plastik dari bungkusan makanan pun, selepas dicuci, kita rasa masih boleh digunakan lagi. Sayang sekali kalau dibuang, bukankah ia dibeli dengan uang? Oleh itu, pemandangan seperti ini sering berlaku di rumah kita. Anda lihat kotak kardbord dari bungkusan beli belah dalam talian, walaupun sudah dibuka, tetapi nampak masih kukuh, kardbordnya pun tebal. Anda akan berpikir, alahai, simpanlah ini. Mana tahu lain kali saya nak hantar barang kepada anak di Kuala Lumpur, boleh guna. Atau buka dan letak di lantai bilik store, boleh tahan lembapan dan serap air, bagus kan? Lalu Anda pun menyelipkannya di sudut dinding. Kemudian, lihat pula botol minuman yang telah habis diminum, botol plastik itu. Selepas minum teh di dalamnya, Anda melihat botol yang jernih itu dan berpikir, botol ini buatannya elok, penutupnya kalau diputar ketat, setitik air pun tak tumpah. Anda akan berpikir, cuci bersih-bersih boleh guna untuk beli kicap di kedai runcit depan tu, kan senang. Atau musim panas dah tiba, boleh isi air masak dan sejukkan dalam peti sejuk. Bawa sebotol bila keluar bersenam, ringan dan tak takut pecah. Lalu Anda mencucinya dan menyimpannya. Malah, ubat-ubatan yang tidak habis dimakan. Doktor bagi ubat selesema untuk 3 hari, Anda makan sehari dan rasa sudah sembuh. Bagi ubat untuk 2 hari lagi, bukankah Anda simpan di dalam laci? Sambil berpikir, ubat ni masih berkesan. Lain kali kalau selesema lagi, tak perlu daftar dan beratur di klinik, tak payah pergi ke hospital yang banyak virus tu. Kan bijak. Semangat menghargai barangan ini sememangnya adalah nilai murni tradisional kita. Ia adalah kunci bagaimana generasi kita pada zaman yang serba kekurangan dahulu dapat menjalani kehidupan dengan baik dan membesarkan anak-anak. Tetapi kawan-kawan, jika hari ini saya dengan sangat serius, sangat tegas, dan mungkin dengan nada yang sedikit menakutkan, memberitahu Anda bahwa zaman telah berubah, persekitaran telah berubah, malah bahan mentah untuk membuat barang-barang ini pun telah berubah. Tabiat baik yang kita sangka dapat menjimatkan wang, menunjukkan sikap berjimat cermat dan bijak ini, mungkin secara tidak sadar sedang memelihara karsinogen tahap pertama, neurotoksin racun saraf, dan superbakteria sedikit demi sedikit, seperti melihara racun di dalam rumah kita yang paling hangat dan selamat. Jika saya memberitahu Anda bahwa sesetengah barang yang Anda simpan di rumah, ia langsung tidak akan membantu Anda menjimatkan wang. Sebaliknya, ia akan menjadi bom jangka kesehatan yang tersembunyi di sekeliling Anda. Mereka akan melepaskan gas beracun melalui udara semasa Anda tidur. Mereka akan melepaskan bakteria melalui pinggan mangkuk semasa Anda makan. Mereka akan melepaskan logam berat melalui botol semasa Anda minum. Mereka boleh meletup pada bila-bila masa untuk mensederakan hati kita yang paling senyap, untuk memusnahkan buah pinggang kita yang paling canggih, malah untuk meningkatkan risiko seluruh keluarga menghidap pelbagai jenis kanser yang menakutkan. Adakah Anda percaya? Ini benar-benar bukan cubaan untuk menakut-nakutkan. Ini bukan saya seorang sahaja yang menakut-nakutkan Anda di sini.
Ini adalah seruan paling pedih daripada ramai dokter toksikologi, dokter nefrologi pakar buah pinggang, dan dokter onkologi pakar kanser selepas melihat terlalu banyak kes yang menyayat hati dan penuh penyesalan di hospital. Saya telah melihat terlalu banyak datuk dan nenek yang berjimat cermat sepanjang hidup, tetapi akhirnya kerana menggunakan barang yang salah, jatuh sakit tenat, dan semua wang simpanan mereka diserahkan kepada hospital. Malah, ada yang tidak mencukupi, terpaksa menyusahkan anak-anak untuk menjaga mereka. Adakah ini penjimatan yang kita mahukan? Oleh itu, dalam video hari ini saya akan bertindak sebagai skuad penguat kuasa keselamatan rumah. Saya akan membawa Anda semua dengan memakai mikroskop masuk ke dalam rumah kita, ke ruang tamu, dapur, dan bilik tidur kita untuk membongkar 5 jenis barangan harian yang paling biasa tetapi paling berbahaya dan boleh membawa maut yang tersembunyi di sudut-sudut rumah. Video hari ini, oleh kerana kandungannya terlalu penting dan terperinci, saya telah menyediakan maklumat yang sangat kaya. Saya sangat menyarankan Anda untuk menontonnya dengan sabar sehingga habis. Jika Anda rasa tidak dapat menontonnya sekaligus, Anda boleh simpan dahulu dan tonton dalam 2 bahagian, tetapi pastikan Anda menontonnya sehingga habis. Dan pastikan Anda berkongsi dengan semua ahli keluarga dan rakan-rakan di sekeliling Anda yang suka menyimpan barang dan sayang untuk membuangnya. Kenapa? Kerana selepas menonton video ini, Anda akan mendapat 5 kebijaksanaan penting yang boleh menyelamatkan nyawa. Pertama, saya akan mendedahkan wajah sebenar kotak beli belah dalam talian. Mengapa saya katakan kotak-kotak cardboard yang bertimbun di sudut itu sebenarnya adalah mesin pelepas formaldehid dan hotel besar untuk lipas di rumah Anda? Apakah kaitan prinsip saintifik di sebaliknya dengan proses pembuatannya? Kedua, saya akan membawa Anda melihat 2 rakun utama di dapur. Botol plastik yang telah Anda gunakan selama bertahun-tahun dan sayang untuk dibuang, serta span pencuci pinggan yang repot dan hitam itu, bagaimana ia sebenarnya menghantar pemplastik pan dan berbilion bakteria ke dalam mulut Anda. Ketiga, saya akan mendedahkan penipuan besar mengenai karbon teraktif. Mengapa barang yang sepatutnya membantu Anda menyah toksin akhirnya menjadi punca yang melepaskan racun? Terdapat satu fenomena fisikal yang dipanggil desorpsi yang ramai orang tidak tahu, KEMPAT. Saya akan berkongsi satu kes benar yang menyayat hati. Seorang makcik yang sangat berjimat cermat di Johor, hanya kerana sayang untuk membuang span pencuci pinggan yang telah lama di dapurnya, akhirnya menyebabkan seluruh keluarganya mengalami gastroenteritis, keradangan perut dan usus yang berulang, dan kuku kecilnya hampir mengalami sepsis keracunan darah. Kisah ini pasti akan memberi pengajaran yang mendalam kepada setiap daripada kita. Kelima, dan yang paling penting hari ini, harta karun kita, saya akan mengajar Anda satu set lengkap 3 prinsip EMAS penyatoksinan rumah. Ini adalah kebijaksanaan yang dapat membantu kita mengamalkan konsep buang yang tidak perlu dan menjaga kesehatan dari akarnya. Ini adalah kunci yang menentukan sama ada kehidupan keluarga kita akan berwarna-warni atau hitam putih. Sila tonton video hari ini dengan sabar sehingga habis dan bawa pulang kebijaksanaan paling penting ini untuk melindungi kesehatan seluruh keluarga. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda juga ingin belajar bagaimana membina persekitaran rumah yang bebas toksin dan sihat, sila klik butang subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan cara ini, kelas kesehatan kita tidak akan tersesat. Jika Anda suka berkongsi kami hari ini, sila type sihat tanpa toksin di ruangan komen untuk saling memberi semangat demi kesehatan kita bersama. Baiklah. Sebelum mendedahkan 5 racun rumah tersebut, kita mesti terlebih dahulu membina satu konsep yang paling penting. Dengan memahami logik ini, barulah kita rela untuk mula membersihkan. Konsep ini ialah, semua benda mempunyai jangka hayat dan bahannya menentukan kegunaannya. Banyak barang direka untuk kegunaan sekali sahaja. Ia seperti misi yang mempunyai had masa. Apabila misi selesai, ia sepatutnya bersara. Sebaik sahaja ia melepasi had penggunaannya atau kita menggunakannya berulang kali dengan cara yang salah, struktur kimianya akan terurai dan menjadi senjata yang mensederakan kita. Sekarang, mari kita pasang cermin mata detektif keselamatan makanan dan masuk ke dalam rumah kita untuk memeriksa satu persatu sama ada rumah Anda juga menyembunyikan 5 pembunuh senyap ini.
Yang pertama, dan yang paling biasa ditemui di setiap rumah pada zaman beli-belah dalam talian yang begitu maju ini, malah bertimbun di mana-mana, adalah kotak cardboard dari penghantaran beli belah dalam talian. Kawan-kawan, adakah Anda juga mempunyai tabiat ini? Sekarang terdapat begitu banyak bungkusan kurir, sama ada ia hadiah daripada anak-anak dari bandar lain atau dari luar negara atau barangan harian yang kita beli sendiri dari TV atau dalam talian, hampir setiap hari ada bungkusan yang dihantar ke rumah. Kita mengambil gunting kerak, memotong pita pelekat, mengeluarkan barang di dalamnya, dan sering kali melihat kotak cardboard itu dan berpikir ia masih baru, keras, malah tulisan yang dicetak di atasnya pun cantik. Sayang sekali kalau dibuang. Lalu kita menanggalkan butiran pribadi di atasnya, melipat kotak itu, atau bahkan tidak melipatnya, terus menimbunnya satu persatu di balkoni, menyelitkannya di celah sebelah peti sejuk, atau menimbunnya di bilik store. Sambil berpikir, nanti kalau saya nak hantar barang kepada cucu, boleh guna. Si Polan tuh kata nak pindah rumah, boleh bagi dia guna untuk bungkus barang. Atau sekadar berpikir, kumpul banyak-banyak, nanti boleh jual kepada pusat kitar semula. Dapat beberapa ringgit beli kui pun jadilah. Kita selalu fikir, kotak cardboard, bukankah ia hanya kertas, dibuat dari pokok, semula jadi. Paling-paling pun ia mengambil ruang dan berhabuk sedikit, mana mungkin beracun. Tetapi, kawan-kawan, syaitan tersembunyi dalam butiran. Pertama sekali, saya ingin memberitahu Anda satu kebenaran yang pahit. Kotak cardboard bukanlah kertas semata-mata. Poin pertama adalah masalah gas beracun, sarang formaldehid. Masalah kotak cardboard bukan terletak pada lapisan-lapisan kertasnya, tetapi pada gam yang menyatukan lapisan-lapisan cardboard itu. Cuba Anda fikirkan mengapa cardboard beralun itu begitu keras, tegar, dan kalis air. Ia dibuat dengan melekatkan banyak lapisan kertas dengan lapisan kertas beralun di tengahnya menggunakan sejumlah besar gam. Untuk mengurangkan kos dan menjadikan kotak cardboard cukup keras dan murah, banyak pengeluar, terutamanya untuk kotak murah yang dihasilkan secara besar-besaran, akan menggunakan sejenis gam tradisional yang dipanggil gam 3-formaldehid, seperti resin urea formaldehid. Mengapa menggunakannya? Karena ia mempunyai daya lekatan yang kuat, cepat kering, dan sangat-sangat murah. Tetapi, gam jenis ini adalah sumber pelepasan formaldehid yang tidak dapat disangkal. Formaldehid, semua orang sudah biasa dengannya. Ia adalah karsinogen tahap pertama. Ia adalah gas yang tidak berwarna, tetapi mempunyai bau yang sangat tajam dan merengsakan. Jika Anda mendekatkan hidung Anda ke kotak cardboard yang baru dan menghidunya, bukankah Anda sering terhidu bau masam dan tajam? Itulah bau formaldehid. Formaldehid ini sangat berbahaya. Ia akan merengsakan saluran pernafasan kita, menyebabkan alahan, asma, batuk, dan mata berair. Jika Anda terdedah kepada formaldehid berkepekatan rendah untuk jangka masa yang panjang, ia akan perlahan-lahan merosakkan sistem saraf Anda, menyebabkan sakit kepala, pening, keletihan, penurunan sistem imun, membuatkan Anda mengantuk sepanjang hari, daya ingatan merosot, dan bahkan kemurungan. Yang lebih menakutkan, jika terdedah kepada formaldehid berkepekatan tinggi untuk jangka masa yang lama, ia juga akan merosakkan sistem penghasilan darah kita, meningkatkan risiko menghidap leukemia, kanser darah, dan kanser nasopharynx. Kawan-kawan, jika kita menimbun sejumlah besar kotak cardboard di rumah untuk jangka masa yang lama, terutamanya di sudut-sudut yang pengudaraannya tidak baik seperti bilik store, sudut balkoni, atau sesetengah orang tua yang biasa meletakkan kotak cardboard di bawah katil sebagai kotak simpanan untuk pakaian atau selimut musim lain, gam-gam ini akan terus melepaskan formaldehid secara perlahan-lahan. Dan tempo pelepasan formaldehid adalah sangat panjang, boleh mencapai 3 hingga 5 tahun. Ini ibarat kita meletakkan alat pelepasan gas beracun yang perlahan di rumah. Data pengukuran sebenar menunjukkan bahwa di sesetengah gudang logistik yang pengudaraannya tidak baik, kepekatan formaldehid di udara adalah sangat melebihi had. Apabila Anda menimbun bungkusan gas beracun ini di rumah, ia sama seperti membiarkan diri Anda dan keluarga tidur di dalam bilik formaldehid 24 jam sehari. Terutamanya jika ada cucu kecil di rumah.
Kekerapan pernafasan mereka lebih cepat daripada orang dewasa. Formaldehid yang disedot akan lebih banyak, dan kerusakan yang dialami juga lebih besar. Poin kedua adalah masalah bakteria dan virus. Piring Petri bergerak. Selain formaldehid, ada satu lagi masalah yang lebih merisaukan, yaitu kebersihan. Cuba Anda pikirkan, sebelum kotak cardboard ini sampai ke tangan Anda, ia telah melalui satu perjalanan yang sangat panjang. Ia mungkin dihasilkan beberapa bulan yang lalu di sudut kilang yang gelap, kemudian ia ditimbun di gudang yang penuh habuk. Seterusnya, ia dimuatkan ke dalam lori, bergolek-golek di dalam kompartemen yang kotor. Apabila tiba di pusat logistik, ia dilemparkan ke atas tali sawat, berlanggar dengan beribu-ribu bungkusan dari tempat yang berbeza. Akhirnya, penghunter meletakkannya di atas lantai sebelum menyerahkannya kepada Anda, atau bahkan meletakkannya terus di atas alas kaki di hadapan pintu rumah Anda. Sepanjang perjalanan ini, berapa banyak tangan yang telah menyentuhnya, berapa banyak habuk yang telah melekat padanya. Yang lebih penting, dengan apa ia mungkin telah bersentuhan. Mungkin kahak yang mengandungi penyakit berjangkit, mungkin bahan reput yang berkulat, atau bahkan mungkin ada tikus yang merayap di atasnya meninggalkan air kencing atau telur parasit. Perkara-perkara ini tidak dapat kita lihat dengan mata kasar, tetapi ia benar-benar wujud, terutamanya sekarang. Dengan mutasi virus yang begitu cepat influenza, norovirus, penyakit tangan, kaki, dan mulut. Bagaimana kita boleh menjamin bahwa kotak cardboard yang datang dari jauh ini tidak membawa kuman yang tidak kita ingini? Jika Anda membawa kotak-kotak kotor ini terus ke dalam rumah, malah meletakkannya di atas meja makan, katil, atau sofa, bukankah itu sama seperti menjemput bakteria dari luar masuk ke dalam rumah? Poin ketiga, dan yang paling menjijikkan, adalah masalah lipas, hotel besar untuk lipas. Ramai kawan-kawan, walaupun rumah mereka dibersihkan dengan sangat rapi, tiada sisa makanan, lantai dilap sehingga berkilat, tetapi lipas sentiasa tidak dapat dihapuskan. Tidak kira berapa banyak yang ditangkap, pasti akan ada lagi. Bangun minum air pada waktu malam pun boleh nampak sang lipas berziar-ziar. Mengapa ini berlaku? Sebenarnya, pungkanya mungkin adalah timbunan kotak cardboard yang Anda simpan di balkoni atau di sela-sela peti sejuk. Struktur cardboard beralun yang berlapis-lapis itu dengan celah-celah kosong di tengahnya bagi lipas, ia adalah hotel 5 bintang yang direka khas untuk mereka. Kenapa? Pertama, ia hangat dan tersembunyi. Lipas sangat suka celah-celah sempit seperti ini, bersembunyi di dalamnya memberikan rasa selamat. Kedua, ia ada makanan. Kawan-kawan, adakah Anda tahu lipas makan gam? Gam kanji pada kotak cardboard itu bagi lipas adalah hidangan lazat. Oleh itu, mereka sangat suka bersembunyi di selah-selah itu untuk bertelur dan bersarang. Satu selah kotak cardboard mungkin menyembunyikan berpuluh-puluh UTK, satu telur lipas. Satu OTK boleh menetaskan berpuluh-puluh anak lipas. Anda bersusah payah menyembur rakun serangga di luar, tetapi mereka bersembunyi dengan selesa di dalam celah kotak cardboard membiak zuriat. Apabila malam tiba dan Anda mematikan lampu, mereka sekeluarga akan keluar berpesta di dapur Anda. Inilah sebabnya mengapa semakin banyak kotak cardboard di rumah, semakin banyak lipas. Disitulah pangkalan utama dan bilik bersalin mereka. Jadi kawan-kawan, mengenai kotak cardboard dari Beli Bella dalam talian, prinsip kita hanya satu, sangat mudah. Sila ulang bersama saya, terima, buka, kitar semula segera. Jangan sekali-kali menyimpannya di rumah. Apabila menerima bungkusan, adalah lebih baik untuk membuka dan mengeluarkan barang di luar rumah atau di kawasan pintu masuk. Setelah mengesahkan barang tiada masalah, tanggalkan maklumat pribadi, buka dan lipat kotak itu, dan terus hantar ke tong kitar semula di kawasan perumahan Anda. Jika Anda mesti membawanya masuk ke dalam rumah, pastikan Anda segera mencuci tangan dengan sabun selepas menyentuhnya. Jangan menggosok mata atau menyentuh mulut. Terutamanya jika ada kanak-kanak di rumah, jangan biarkan mereka bermain-main di dalam timbunan kotak cardboard membina istana. Itu sama seperti berguling-guling di dalam timbunan bakteria, formaldehid, dan lipas. Sangat tidak bersih dan mudah menyebabkan alahan kulit dan masalah pernafasan. Demi kesehatan seluruh keluarga, tabiat menyimpan kotak cardboard ini mesti kita ubah.
Setelah bercakap tentang ruang tamu, mari kita masuk ke dapur. Ini adalah kawasan teras kesehatan seluruh keluarga kita, tetapi ia juga tempat kegemaran toksin untuk membiak. Mari kita lihat yang kedua. Dan yang paling digemari oleh generasi tua untuk diguna semula, malah dianggap sebagai nilai murni berjimat cermat, yaitu botol minuman yang telah habis diminum, atau yang kita kenali sebagai botol plastik. Ramai ibu dan makcik yang berjimat cermat merasakan botol-botol ini sangat berguna. Ia ringan, lut sinar boleh nampak isinya, tidak mudah pecah, dan jika jatuh pun tidak mengapa. Penutupnya pula jika diputar ketat, tidak akan bocor. Jadi, botol air mineral atau botol teh yang telah habis diminum, sayang untuk dibuang. Selepas dicuci, apa yang mereka gunakan untuk membeli minyak masak dari kedai runcit, seperti minyak sawit atau minyak kacang, untuk mengisi kicap atau kuka dari botol besar di rumah. Malah ada datuk yang menggunakannya untuk mengisi air panas untuk membuat teh apabila keluar. Mereka merasakan ini mesra alam dan menjimatkan wang. Kawan-kawan, saya ingin memberitahu Anda dengan sangat serius. Tindakan ini sangat-sangat berbahaya. Anda pikir Anda sedang berjimat, sebenarnya Anda sedang menelan racun. Mengapa saya katakan begitu? Kita perlu bermula dari bahannya. Botol air mineral dan botol minuman yang biasa kita lihat, kebanyakannya diperbuat daripada PET polietilena, yaitu plastik nomor 1 dalam logo gitar semula segitiga yang kita lihat di dasar botol. Bahan ini, reka bentuk asalnya adalah untuk kegunaan sekali sahaja. Ia tidak direka untuk Anda gunakan berulang kali. Ia mempunyai 2 kelemahan maut yang menentukan ia tidak boleh digunakan semula untuk jangka masa yang lama. Pertama, ia sangat takut panas. Botol bahan PET biasanya hanya tahan haba sehingga sekitar 60 gra hingga 70 gra. Apakah maksudnya ini? Air yang baru mendidih adalah 100 gra. Walaupun dibiarkan sejuk sedikit, ia masih sekitar api 2 gra. Jika Anda menggunakannya untuk mengisi air panas atau meletakkannya di dalam kereta yang terdedah kepada matahari pada musim panas, suhu dalam kereta boleh mencecah lebih 60 gra. Sebaik sahaja suhu sedikit tinggi, Anda akan dapati botol mula berubah bentuk, menjadi lembut, malah mengekut. Anda mungkin pikir, berubah bentuk tidak mengapa, asalkan masih boleh isi air. Salah. Sangat salah. Yang lebih menakutkan adalah semasa proses perubahan bentuk yang boleh dilihat dengan mata kasar ini, perubahan yang menakutkan sedang berlaku di peringkat mikroskopik. Bahan kimia yang ditambah semasa proses pengeluaran botol, seperti logam berat antimoni dan pelbagai jenis pemplastik petalats, akan menjadi tidak stabil akibat suhu tinggi dan sangat mudah berpindah keluar larut ke dalam air atau teh Anda. Antimoni Sb adalah sejenis logam berat. Walaupun ia tidak seterkenal merkuri, pendedahan jangka panjang juga akan merosakkan jantung, hati, dan bahkan mempunyai risiko karsinogenik. Manakala pemplastik kita semua sudah biasa dengannya, ia adalah hormon persekitaran yang menakutkan. Ia akan mengganggu sistem endokrin kita. Bagi lelaki, ia boleh menjejaskan kualitas sperma dan menyebabkan kemandulan. Bagi wanita, ia boleh meningkatkan risiko kanser payudara dan kanser endometrium. Bagi kanak-kanak, ia boleh menyebabkan akil balik pramatang dan menjejaskan perkembangan seumur hidup mereka. Kedua, ia tidak tahan asid dan alkali. Sesetengah orang berkata, saya tidak isi air panas, saya isi minyak, cuka. Bolehlah kan? Juga tidak boleh. Karena struktur bahan PET ini agak longgar. Jika Anda menggunakannya untuk menyimpan minyak, kuka atau kicap cekair, berasid atau berminyak ini, ia mempunyai keupayaan untuk mengekstrak. Ia lebih mudah melarutkan bahan kimia dari dalam botol. Ini bermakna minyak yang Anda gunakan untuk menggoreng setiap hari, cuka yang Anda gunakan untuk makan mie, semuanya berperisa tambahan ditambah dengan pemplastik dan logam berat. Anda memakan toksin ini setiap hari, bagaimana badan boleh sehat? Selain itu, terdapat juga masalah kebersihan. Mulut botol plastik sangat kecil dan sangat sukar dibersihkan. Anda mungkin fikir dengan membilasnya dengan air, ia sudah bersih. Sebenarnya, Anda langsung tidak dapat membersihkan sudut-sudut di dasar botol atau celah-celah ulir penutup botol. Ia telah lama menjadi tempat pembiakan bakteria.
Terutamanya jika Anda menggunakannya berulang kali untuk masa yang lama, botol telah menunjukkan kalar, menjadi kabur atau keputihan. Selah-selah kalar itu lebih menjadi sarang kotoran. Jumlah bakteria malah boleh lebih tinggi daripada mangkuk tandas. Satu kajian mendapati jumlah bakteria pada botol plastik yang digunakan semula selama seminggu adalah sangat mengejutkan dan kebanyakannya adalah bakteria patogen. Minum air dari botol seperti ini, apa bezanya dengan minum air kotor secara langsung? Jadi mengenai botol plastik, sila amalkan prinsip ini. Habis minum, terus kitar semula, jangan guna semula. Jika Anda benar-benar perlu menyimpan minyak, cuka, kicap, atau membawa air keluar, sila pergi ke kedai perkakasan atau pasar raya untuk membeli botol kaca khas atau botol yang dilabel sebagai PP, grade makanan biasanya plastik nomor FIFO. Bahan pipi lebih tahan haba, boleh menahan suhu 100 degrees Celsius hingga 120 degrees Celsius dan secara relatifnya lebih selamat. Botol kaca pula lebih stabil dan tidak takut asid atau alkali. Mengorbankan fungsi hati dan buah pinggang seluruh keluarga hanya untuk menjimatkan beberapa ringgit harga botol, ini sama sekali tidak berbaloi. Seterusnya, mari kita lihat satu lagi pembunuh senyap di dapur, span pencuci pinggan yang membantu kita mencuci pinggan mangkuk setiap hari. Kawan-kawan, sila coba ingat, span pencuci di sinki dapur rumah Anda, berapa lama sekali Anda menukarnya? Adakah Anda menggunakannya sehingga reput, koyak, atau bahkan menjadi hitam, berminyak, dan lembek, baru rela membuangnya? Ramai ibu berpikir, span ini setiap hari kena sabun pencuci, setiap hari dicuci, mesti bersih. Bukankah sabun pencuci boleh membunuh kuman? Sangat salah kawan-kawan. Tahukah Anda? Span pencuci dapur digelar oleh ahli mikrobiologi sebagai tempat yang paling padat dengan bakteria di dalam rumah. Jumlah bakterianya malah 200,000 kali lebih banyak daripada tempat duduk tandas. Mengapa ia begitu kotor? Ini berkaitan dengan struktur dan persekitarannya. Struktur berliang. Struktur berliang ini pada asalnya direka untuk memudahkan penghasilan buih dan menanggalkan kotoran. Tetapi, struktur inilah yang menjadikannya labirin dan kediaman mewah untuk bakteria. Bakteria boleh bersembunyi di dalamnya dengan selesa. Sumber nutrien. Setiap hari ia bersentuhan dengan sisa makanan dan minyak, ini menyediakan nutrien kegemaran bakteria. Persekitaran lembab. Ia sentiasa berada dalam keadaan lembab diletakkan di tepi sinki dan sukar untuk kering sepenahnya. Hangat, lembab, dan berkhasiat ini adalah resort percutian 5 bintang yang sempurna untuk bakteria dan kulat. Satu kajian di luar negara mendapati sekeping kecil span pencuci yang telah digunakan mungkin menyembunyikan lebih daripada 54 billion bakteria. Apa artinya ini? Ini beberapa kali ganda lebih banyak daripada populasi manusia di bumi. Ini termasuk bakteria patogen seperti Salmonella dan E. coli yang boleh menyebabkan kita muntah dan cirit-birit dan bahkan aflatoksin yang boleh menyebabkan kanker. Ramai ibu akan berkata, saya ada rendam dengan air panas atau saya letak dalam ketuhar gelombang mikro untuk disteril. Kawan-kawan, saintis juga telah melakukan eksperimen. Bakteria ini sangat degil dan mereka bersembunyi di dalam liang-liang span yang dalam. Pemanasan atau penggunaan ketuhar gelombang mikro biasa sukar untuk membunuh mereka sepenuhnya. Dan selepas dibunuh, selagi masih ada sisa nutrien dan kelembapan, mereka akan cepat tumbuh semula, malah membiak dengan lebih banyak. Saya ingin berkongsi satu kes benar yang sangat meninggalkan kesan kepada saya, seorang makcik yang sangat berjimat cermat. Makcik Lim, span pencuci di rumahnya telah digunakan selama beberapa bulan, sudah menjadi sedikit hitam dan berbau. Tetapi dia merasakan ia masih boleh digunakan, hanya perlu tambah sedikit lagi sabun pencuci. Dia sayang untuk menukarnya. Akibatnya, beberapa minggu yang lalu, anak lelaki, menantu, dan 2 cucu kecilnya bergilir-gilir mengalami cirit-birit dan gastroenteritis. Selepas berjumpa dokter dan makan obat, ia sembuh, tetapi beberapa hari kemudian berulang kembali. Seluruh keluarga menjadi pucat lesi. Mereka terus mencari punca, menyangka makanan yang dibeli di luar tidak bersih atau air yang bermasalah, malah mengesyaki mungkin dijangkiti virus aneh. Sehinggalah pada suatu hari, cucu kecilnya mengalami dehidrasi dan demam panas akibat sirit-birit dan dihantar ke Jabatan Kecemasan. Doktor melakukan kultur bakteria terperinci dan mendapati ia adalah jangkitan Salmonella yang teruk.
Dokter merasa pelik jika keracunan makanan biasanya ia berlaku sekali sahaja. Jangkitan berulang seperti ini pasti ada sumber pencemaran di rumah. Dokter bertanya secara terperinci tentang keadaan kebersihan di rumah dan akhirnya menuding jari kepada span pencuci yang telah lama itu. Apabila Mak Cik Lim menghantar span itu untuk diuji, keputusannya sangat menakutkan. Jumlah bakteria di atasnya adalah seperti angka astronomi. Span inilah setiap kali mencuci pinggan, walaupun permukaan pinggan kelihatan bersih, sebenarnya ia sedang menyapu bakteria dari dalam span secara merata ke atas semua pinggan mangkuk keluarga. Mereka sekeluarga makan menggunakan mangkuk bakteria. Apabila Mak Cik Lim mengetahui kebenarannya, dia sangat menyesal dan menangis. Saya hanya nak jimatkan duit sekeping span, tak sangka hampir membunuh cucu kesayangan saya. Kawan-kawan, bukankah pengajaran ini sangat menyakitkan? Jadi, mengenai span pencuci, sila bertegas dan amalkan penukaran secara berkala. Sebaik sahaja Anda dapati span mula berbau, itu adalah bau metabolisme bakteria, warnanya menjadi hitam, menjadi melekit atau berkulat. Sila segera buangnya ke dalam tong sampah. Jangan teragak-agak. Walaupun ia kelihatan masih baru, disyorkan untuk menukarnya setiap 1 hingga 2 minggu, atau lebih kerap lagi pun berapa harga sekeping span. Hanya beberapa ringgit sahaja, tetapi ia boleh ditukar dengan ketenangan perut seluruh keluarga. Sangat berbaloi. Selain itu, selepas mencuci pinggan, pastikan Anda membersihkan span, memerahnya hingga kering, dan meletakkannya di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik untuk kering. Jangan biarkan ia terendam di dalam air. Seterusnya, yang ketiga adalah sesuatu yang ramai orang sangka sebagai alat penyah toksin hebat, tetapi akhirnya menjadi punca pelepasan racun, yaitu pek karbon traktif. Ramai orang, selepas mengubah suai rumah atau merasa rumah atau kereta berbau, akan membeli banyak pek karbon traktif dan meletakkannya di mana-mana. Di dalam almari pakaian, kabinet kasut, kereta, dengan harapan ia dapat menyerap formaldehid, bau busuk, dan membersihkan udara. Ini pada asasnya tidak salah. Karbon traktif memang mempunyai keupayaan penjerapan yang kuat. Permukaannya mempunyai banyak liang mikro yang boleh menangkap gas berbahaya. Tetapi, masalahnya adalah ramai kawan-kawan. Selepas membelinya, meletakkannya selama setengah tahun, setahun, atau bahkan beberapa tahun tanpa mengendalikannya. Mereka fikir ia seperti lohong hitam yang boleh menyerap tanpa had. Kawan-kawan, ini adalah satu kesalahpahaman yang besar. Karbon traktif bergantung pada struktur liang mikronya untuk menyerap bahan pencemar, sama seperti span menyerap air. Tetapi span ada hadnya, dan liang karbon traktif juga terhad. Sebaik sahaja liangnya dipenuhi, yaitu ia menjadi tepu, ia akan berhenti berfungsi. Ia menjadi sebungkus karbon hitam yang tidak berguna. Pada masa ini ia telah kehilangan fungsi pembersihannya. Tetapi itu bukan yang paling teruk. Yang paling teruk adalah penjerapan karbon traktif adalah proses fisikal dan ia boleh diterbalikkan apabila suhu persekitaran meningkat, contohnya pada musim panas, atau Anda menghidupkan pemanas atau kereta terdedah kepada matahari, karbon traktif yang telah tepu dengan toksin ini akan mengalami fenomena desorpsi. Secara ringkasnya, ia akan memuntahkan kembali formaldehid dan gas berbau yang telah diserapnya sebelum ini. Ini sama seperti Anda meletakkan bom gas beracun jangka masa di rumah atau di dalam almari Anda. Ia bukan sahaja tidak dapat membersihkan udara, malah menyebabkan pencemaran sekunder yang serius, menjadikan kepekatan formaldehid di rumah Anda meningkat, bukan menurun. Dan banyak peniaga untuk menjual produk akan mendakwa bahwa ia boleh digunakan semula selepas dijemur di bawah matahari. Kawan-kawan, saya mesti memberitahu Anda, kesannya sangat-sangat terhad. Suhu matahari sukar untuk membuka semula liang-liang di dalam karbon teraktif sepenuhnya dan mengeluarkan semua toksin. Jadi, mengenai pek karbon teraktif, cadangan kami adalah tukar secara berkala, jangan gunakannya terlalu lama. Biasanya disyorkan untuk membuang yang lama dan menggantikannya dengan yang baru setiap 1 hingga 3 bulan. Jika diletakkan di dalam rumah yang baru diubah sesuai dengan kepekatan formaldehid yang tinggi, mungkin perlu ditukar setiap 2 minggu, dan ia lebih sesuai digunakan di ruang kecil yang tertutup seperti almari atau laci.
Jika Anda ingin menghilangkan formaldehid di ruang tamu yang besar, beberapa pek karbon teraktif sama sekali tidak mencukupi. Cara yang paling praktikal dan berkesan adalah dengan membuka tingkap untuk membolehkan pengudaraan dan aliran udara. Akhir sekali, yang kelima, tersembunyi di dalam peti, ubat di rumah kita, dan yang paling sayang untuk dibuang oleh golongan tua, ubat-ubatan yang telah tamat tempo. Ramai orang tua mempunyai tabiat menyimpan ubat selesema yang tidak habis dimakan, ubat titis mata yang dibeli beberapa tahun lalu dan hanya digunakan beberapa kali, malah obat sapu yang telah berubah warna dan terasing lapisannya pun sayang untuk dibuang. Mereka selalu berpikir, mungkin masih boleh guna. Lain kali kalau sakit yang sama, boleh makan, tak perlu daftar dan beratur di klinik. Kawan-kawan, konsep ini benar-benar boleh membawa maut. Ubat, sama seperti makanan, mempunyai tarikh luput. Sebaik sahaja melepasi tarikh luput, akibat yang paling ringan adalah keberkesanannya berkurangan atau hilang sama sekali. Anda makan obat yang tidak berkesan, penyakit tidak terkawal, penyakit kecil menjadi penyakit besar. Contohnya, obat tekanan darah tinggi hilang keberkesanan, tekanan darah melonjak dan menyebabkan stroke, antibiotik hilang keberkesanan, jangkitan bakteria tidak dapat dikawal dan menyebabkan sepsis. Bukankah ini lebih memudaratkan? Akibat yang lebih serius adalah sesetengah obat dengan komponen kimia yang tidak stabil selepas tamat tempo akan mengalami penguraian kimia dan menghasilkan bahan toksik. Contohnya, sesetengah antibiotik jenis tetrasiklin selepas tamat tempo akan menjadi rakun yang merosakkan buah pinggang, menyebabkan penyakit buah pinggang yang serius dipanggil sindrom Fanconi. Obat titis mata yang dibuka terlalu lama, bahan pengawetnya hilang keberkesanan, ia dipenuhi bakteria. Jika Anda menitisnya ke dalam mata, ia boleh menyebabkan jangkitan kornea yang teruk malah buta. Obat sapu yang tamat tempo, minyaknya teroksida, jika disapu pada kulit boleh menyebabkan kemerahan, alahan, dan ulcer. Jadi, peti obat di rumah mesti dibersihkan secara berkala, disyorkan untuk memeriksanya setiap 6 bulan. Sebaik sahaja ia tamat tempo, atau pil berubah warna, lembab, melekit, atau obat cekair mempunyai mendapan atau bau, tidak kira betapa mahal ia dibeli dahulu, ia mesti dibuang. Jadi, bolehkah obat yang telah tamat tempo dibuang terus ke dalam tong sampah atau dibuang ke dalam tandas? Tidak boleh. Jika Anda membuang obat sewenang-wenangnya, komponen obat ini akan mencemari tanah dan sumber air kita. Akhirnya, melalui rantai makanan, ia akan kembali kepada kita, menyebabkan bencana ekologi. Berdasarkan prinsip pelupusan sisa di Malaysia, saya akan mengajar Anda 3 langkah yang betul untuk melupuskan obat-obatan. Langkah 1, pil dan kapsul. Keluarkannya dari pek atau botol. Jangan buang keseluruhan pek. Campurkan dengan sisa seperti daun teh, serbuk kopi atau tanah terpakai. Ini dapat mengurangkan bau dan mengelakkan ia dimakan oleh kanak-kanak atau haiwan terbiar. Masukkan ke dalam beg berzip, tutup rapat, dan buang ke dalam tong sampah biasa. Langkah 2, ubat sekair dan ubat titis mata. Jangan sekali-kali tuang ke dalam singki atau tandas. Tuangkan sekair ke atas bahan penyerap seperti daun teh, serbuk kopi, atau tisu sehingga kering. Masukkan ke dalam beg berzip, tutup rapat, dan buang ke dalam tong sampah biasa. Botol kosong boleh dibilas dengan air dan dikitar semula. Langkah 3, obat-obatan. Jika Anda mempunyai antibiotik, obat hormon seperti pil perancang, obat kesuburan, obat kemoterapi, jarum suntikan, atau pikagari, ini diklasifikasikan sebagai sisa berbahaya dengan impak yang besar kepada alam sekitar. Sila pulangkan ke hospital atau farmasi community yang mempunyai program pengumpulan sisa obat. Jangan buang sewenang-wenangnya. Untuk obat sapu, picitkan isinya ke atas tisu dan buang bersama tiupnya ke dalam tong sampah biasa. Baiklah kawan-kawan, setelah bercakap tentang 5 racun tersembunyi yang paling biasa di rumah, adakah Anda juga berasa ingin segera memeriksa sudut-sudut di rumah Anda? Sebenarnya, penjimatan yang sebenar adalah membelanjakan wang pada perkara yang betul, bukan menjimatkan wang yang akan mengorbankan kesehatan. Di zaman yang penuh dengan bahan kimia ini, kita perlu belajar untuk melindungi diri kita.
Di akhir video, saya akan mengajar Anda harta karun keselamatan rumah kita, 3 prinsip emas penyatoksinan rumah. Prinsip pertama, amalkan buang yang tidak perlu, jangan simpan ancaman. Kita perlu memupuk tabiat membersihkan secara berkala. Jangan simpan semuanya. Jangan sayang untuk membuang semuanya. Kotak beli belah dalam talian, buka sebaik sahaja sampai. Botol plastik, kemekan, dan gitar semula sebaik sahaja habis diminum. Jangan biarkan sampah ini berpeluang untuk bertimbun di rumah kita. Jangan beri peluang kepada lipas dan bakteria untuk bersarang, dan jangan beri peluang kepada formaldehid untuk dilepaskan. Rumah adalah untuk didiami, bukan untuk menimbun sampah. Prinsip kedua, pilih bahan yang betul, guna alat yang sesuai. Apabila memilih bekas untuk menyimpan makanan dan minuman, utamakan kaca, seramik, atau keluli tahan karat grade makanan. Jika perlu menggunakan plastik, pastikan Anda melihat labelnya dengan jelas. Yang tahan haba, gunakan untuk yang panas. Yang pakai buang, buang selepas digunakan. Jangan kabar fungsi hati dan buah pinggang seluruh keluarga hanya untuk menjimatkan harga sebotol kecil. Prinsip ketiga, dan yang paling penting, periksa tarik luput ganti secara berkala. Sama ada span pencuci, karbon teraktif, atau ubat-ubatan, semuanya mempunyai jangka hayat. Kita perlu belajar melihat tarik luput dan juga belajar memerhatikan keadaan mereka. Yang perlu ditukar, tukar. Yang perlu dibuang, buang. Kita perlu menjadi tuan kepada barang-barang kita, bukan menjadi penjaga gudang sampah. Kawan-kawan, rumah adalah pelabuhan terakhir kita, tempat yang sepetutnya paling selamat dan bebas toksin. Kita bekerja keras seumur hidup, bukankah untuk mempunyai badan yang sehat supaya dapat menikmati kebahagiaan bersama keluarga di rumah ini? Mulai hari ini, mari kita bersama-sama bertindak untuk mengusir 5 jenis racun ini dari rumah kita. Gunakan konsep yang paling betul untuk melindungi keluarga yang kita sayangi dan berikan mereka persekitaran hidup yang benar-benar sehat dan bersih. Semoga perkongsian hari ini benar-benar bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka perkongsian kami, jangan loke untuk menekan butang like pada video kami, subscribe ke saluran kami, dan kongsikannya kepada semua ahli keluarga dan rakan-rakan yang Anda sayangi. Satu perkongsian kecil Anda mungkin dapat membantu seorang lagi makcik yang baru hendak mengisi air panas ke dalam botol plastik dan menyelamatkan kesehatan seluruh keluarganya. Kita jumpa lagi di video akan datang.